Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syakirin? Ya, hari ini saya bersendirian. Ustaz Syahid tidak dapat bersama dengan kita. Tapi tak mengapalah ya. Macam biasalah. Dulu pun kita kuliah tak ada Ustaz Syahid kan. Okay, so hari ni tak apalah Ustaz Syahid tak ada, so kita dengan saya sahaja. Baik, macam mana kita? Sudah bersiap sedia untuk mengikuti sambungan perbincangan berkenaan dengan hadis keutamaan zuhud. Saya harap sudah bersedia ya. Dan muslimah, kita sekarang ni masih lagi berada ya pada hadis kita yang ke-31. Dan hari ni insya-Allah kita akan selesaikan perbincangan hadis yang ke-31 ni. Oh, panjang ya. Ya Allah ya Tuhanku. Kata lamanya Ustazah hadis ni. Betul, lama sangat kita bincang tentang hadis ni. Baik. Kita lihat begini. Dalam hadis yang ke-31 ini kan, berkenaan dengan keutamaan zuhud itu. Kalau siapa yang masih ingat tu alhamdulillah lah. Kalau yang lupa tu kan, Ustazah nak kita baca kembali. Apa sebenarnya yang ingin dibincangkan ataupun apa sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Okay, boleh buka muka surat 285. Kita buka muka surat 285. Di situ kita cuba ataupun kita ulang kembali apa sebenarnya yang Nabi SAW sampaikan kepada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi SAW lalu bertanya dengan satu soalan. Soalan apakah itu? Masih ingat soalannya apa? Okey, begini muslimah. Lelaki ini datang kepada Nabi SAW lalu dia bertanya berkenaan dengan amalan. Kan? Dia tanya berkenaan dengan amalan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Itu soalan yang dia ajukan kepada Nabi SAW. Iaitu dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang mana jika saya mengamalkannya ataupun jika saya melaksanakannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada saya dan orang ramai juga akan cinta kepada saya. Jadi apa jawapan Nabi SAW untuk soalan lelaki ini? Nabi kata begini kepada dia, izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Tadi kan dia kata amalan yang boleh menyebabkan Allah cinta kepada saya. Jadi Nabi berikan kepada dia dengan satu. Zuhud di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Lalu yang kedua apa kata Nabi? Nabi katakan dalam hadis ini, wazhad fima fi aidin nas, yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka manusia akan mencintai kamu. Kita ada dua perkara di sini sebenarnya muslimah. Sepanjang pengajian kita ataupun sepanjang perbincangan kita berkenaan dengan hadis kita yang ke-31 ini, kita banyak membincangkan berkenaan dengan bahagian yang pertama. Dan hari ini Ustazah masih lagi nak bincangkan berkenaan dengan yang pertama. Berkenaan yang pertama ini, iaitu wasiat pertama yang Nabi berikan kepada lelaki tersebut. Di dalam hadis ini tidak diberikan kepada kita siapa nama lelaki itu. Tapi yang penting ada dua wasiat utama yang dikemukakan oleh ataupun yang diberikan oleh baginda SAW kepada lelaki itu. Pertama, zuhud di dunia. Dan hari ini kita akan selesaikan perbincangan berkenaan dengan zuhud di dunia. Boleh buka muka surat 293, okey. Muka surat 293 memang ada sebenarnya
Hari itu kita berhenti tak silap saya di muka surat 291. Tapi tak apalah sebab Ustazah tidak mahu drag perbincangan ini kepada sebuah perbincangan yang lebih panjang lebar. Jadi terus kita nak kecilkan lagi ataupun kita nak pendekkan ceritanya lah berkenaan dengan zuhud ini. Jadi hari ini kita akan terus lompat, skip ya yang mana belum baca tu, kita akan terus masuk pada muka surat 293. Kenapa Ustazah skip? Sebab apa yang dibincangkan hampir sama dengan perbincangan kita pada sesi-sesi yang lepas. Jadi pada hari ini terus saja kita masuk pada muka surat kita yang ke-293. Lihat pada poin yang di mana ya? Di perenggan yang kedua, pada subtopik yang pertama di situ, iaitu orang yang paling istimewa dari orang-orang zuhud khawatir dunia akan menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah. Kan di bawah situ ada nama Abu Sulaiman rahimahullah. Jadi saya nak terus masuk kepada Abu Sulaiman rahimahullah, kepada pendapat yang beliau kemukakan di dalam perbincangan ini. Baik, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menukil pendapat daripada Abu Sulaiman rahimahullah yang mana beliau katakan begini, zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Kita dah banyak kali kan bincang berkenaan dengan maksud zuhud, bagaimana seseorang itu perlu menjadi seorang yang zuhud, kan? Adakah zuhud itu bermaksud dia meninggalkan dunianya? Sudah juga kita jelaskan pada sesi perbincangan yang lepas, tidak. Bila kita kata kita zuhud, dia tidak meninggalkan apa-apa berkaitan dengan dunianya. Okey? Dan tetapi zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Okey? Dari beribadah kepada Allah. Zuhud itu dia meninggalkan perkara yang menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Jika ada sesuatu perkara lah yang kita nampak kan, kita terlampau sibuk dengannya sehingga kita lupa solat contohnya. Mungkin Ustazah pernah berikan kepada kita dengan satu contoh lah. Sibuk sangat tengok drama Korea back to back kan. Adakah itu perkara yang memberikan manfaat kepada kita? Tidak. Duduk kat depan TV, kalau tengok kuliah Ustazah Sakinah tak apa duduk depan TV ni. Tak apa. Tapi kalau tengok drama back to back sampai tak ingat solat kan, semua benda tak buat. Sibuk sangat dengan drama ni. Sampai hidup pun jadi penuh drama dah. Kan? Betul tak? So di sini kita seharusnya tinggalkan perkara itu. Yang berkaitan dengan keduniaan tu tadi. Kerana apa? Ia menyebabkan kita meninggalkan hal yang seharusnya kita lebih wajib kita buat, iaitu solat kita. Jadi di sini, bila kita kata zuhud ialah bila kita meninggalkan perkara yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah. Itu yang pertama sekali perlu kita faham berkenaan dengan zuhud. Jadi apa-apa sahaja hal yang ada dalam hidup kita ini yang kita tahu. Sebab begini muslimah, kita masing-masing ada cara kehidupan kita yang tersendiri. Cara hidup saya berbeza, cara hidup muslimah di luar sana juga berbeza. Jadi saya tahu apa perkara yang boleh menyebabkan saya sampai tak ingat kepada ibadah. Dan anda pasti juga tahu apa perkara yang dalam hidup anda yang menyebabkan anda meninggalkan ibadah. Sebab kita yang melalui kehidupan itu. Jadi kalau kita tahu perkara ini kita buat, banyak kali dah kita buat benda tu, kemudian dia menyebabkan kita selalu lewatkan solat kita kan, dia belum, kadang-kadang perkara ini yang perlu kita tinggalkan, dia bukan kerana kita dah tinggalkan solat itu, tetapi kerana perkara yang kita buat itu tadi menyebabkan kita lewat solat, malas nak solat kan, tinggalkan zikir selepas solat dan sebagainya. Di sini kita ada satu inisiatif yang perlu kita buat. Bagaimana supaya saya dapat tinggalkan perkara yang melalaikan saya itu tadi. Agar ibadah saya terjaga dengan lebih baik. So itu maknanya zuhud. Bila kita tinggalkan perkara-perkara yang buat kita lalai, yang seterusnya dengan perkara yang melalaikan itu tadi, buat kita tinggalkan atau buat kita meremehkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Seterusnya, Abu Sulaiman rahimahullah, kita masih lagi berpegang kepada pendapat ataupun kita masih lagi berbincangkan berkenaan dengan pendapat Abu Sulaiman rahimahullah di sini. Beliau kata begini dalam kitab kita. Dia kata, orang zuhud itu bukanlah orang yang mencampakkan keinginan-keinginan dunia. Okey, sekali lagi. Banyak kali kita dah bincangkan berkenaan dengan orang yang zuhud. Mereka ini tidak meninggalkan dunia secara total. Kita tak tinggalkan dunia ini, orang zuhud. Tetapi, kata begini orang zuhud itu bukanlah orang yang mencampakkan keinginan-keinginan dunia, lalu dia beristirahat darinya. Maksud beristirahat dari keinginan dunia itu ialah kita buang semua hal-hal keduniaan ini. Istirahat, kita dah tak nak ambil tahu tentang perkara tersebut. Contoh, saya kata, kita boleh berpakaian yang baik, berpakaian bersih, berpakaian yang cantik, tapi mungkin kita salah faham terhadap maksud zuhud itu. Lalu kita kata, tak naklah pakai cantik-cantik ni, tak payahlah, buang terus benda tu. Tinggalkan. Pakai baju koyak-koyak kan, pakai baju sembah-sembah lusuh dan sebagainya, tak nak tukar dan sebagainya. Ia adalah sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Padahal kita ada kemampuan. Okay, padahal kita ada kemampuan untuk mengganti pakaian yang lebih baik. Di sini, apa kata Abu Sulaiman rahimahullah sebagai pendapat yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau ini? Beliau kata begini kepada kita. Zuhud bukanlah kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia dan kita beristirahat darinya. Tetapi zuhud itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan melelahkan diri padanya untuk meraih akhirat. Okay? Zuhud bukan kita mencampakkan dunia ini, muslimah. Maknanya bukan kita tinggalkan dunia ini. Langsung tak nak duduk dekat dalam rumah yang baik. Langsung kita tak nak ada satu kehidupan yang baik yang mana kita boleh merasai nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Dia bukan begitu. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah bila kita menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita berpenat lelah di akhirat. Bagaimana kita nak berpenat lelah di dunia ini yang akhirnya kita boleh dapat sesuatu di akhirat ialah dengan menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan untuk kita. Tetapi kalau kita buang dunia tu, kita tak boleh. Kita tak boleh untuk menjadi seseorang yang memanfaatkan dunia untuk tujuan akhirat kita. Sebab, contoh saya berikan di sini. Bila kita nak jadi orang yang bersedekah, bukankah itu untuk tujuan akhirat? Kita perlu menjadi orang yang sentiasa berusaha ada wang kita sendiri. Betul tak? Supaya kita dapat menyumbang kepada masyarakat kita. Tapi kalau kita sendiri tidak mahu berusaha, ataupun semua komuniti Muslim kita tidak mahu berusaha ke arah yang lebih baik, hanya menadah tangan menanti orang membantu, siapa yang nak bantu? Nampak tak? Siapa yang nak bantu orang susah? Kalau dah semua kita susah. Sebab apa semua yang susah-susah ni? Kata, oh saya zuhud Ustazah, saya zuhud. Kalau gitu saya pun zuhud. Tak nak lah, saya pun zuhud. Akhirnya menanti orang tolong kita, bagi rumah tu semua. Dia bukan begitu. Zuhud bukan begitu, muslimah. Tetapi lah bila kita berusaha menjadikan dunia yang sebagai tempat pinjaman yang sementara untuk kita ini, kita berpenat lelah di dalamnya untuk tujuan akhirat kita. Contoh kita bekerja. Bekerja ni dia berkaitan dengan dunia, muslimah. Tetapi ada satu sudut ia berkaitan dengan akhirat kita juga. Yang mana bila kita berpenat lelah dengan pekerjaan itu tadi, hasilnya kita buat apa? Kita mampu untuk membantu orang lain. Ini baru maksud zuhud yang sebenarnya. Bukan kita bekerja tadi 24 hours sampai tak solat, kan? Tak ingat orang lain, tak nak bersedekah, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan salah bila kita mengambil dunia dengan keadaan yang sedemikian. Tetapi kalau kita mengambil dunia ini, ataupun kita menjadikan dunia ini sebagai sebuah tempat persinggahan bagi diri kita untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih abadi, ia menuntut kita bekerja keras di dunia tersebut. Supaya perjalanan kita ke akhirat ini lebih menjadi cantik. Okey, baik. Seterusnya, apa kata Abu Sulaiman rahimahullah?
dia simpulkan pendapatnya berkenaan dengan orang yang zuhud. Bagaimana kesimpulan yang dia berikan? Dia kata begini, maka zuhud terhadap dunia yang dimaksud, zuhud terhadap dunia yang dimaksud dengannya adalah mengosongkan hati. Adalah mengosongkan hati. Mengosongkan hati daripada apa? Dia kata begini, mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengannya, iaitu dengan dunia tadi, demi untuk fokus mencari wajah Allah, iaitu mencari keredaan Allah. Bila kita kata mencari wajah Allah, maksudnya mencari keredaan Allah. Kemudian makrifat kepadanya untuk kita kenal Allah itu bagaimana dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa damai, maksud kita rasa tenang bila kita dekat dengan Allah dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Itu baru kita kata zuhud terhadap dunia. Kita kosongkan hati dari menyibukkan diri kita dengan hal-hal keduniaan. Okey. Walaupun tadi kita kata kita bekerja keras untuk mencari nafkah dan sebagainya, tetapi pekerjaan kita yang begitu bersungguh-sungguh itu tadi masih lagi tidak membuatkan kita orang yang melupakan akhirat. Itu baru tepat zuhud. Jadi bila kita kata kita mengosongkan hati kita dari menyibukkan diri kita terhadap dunia itu tadi, walaupun kita kata kita sibuk, tetapi kesibukan kita masih lagi terpandu kepada akhirat. Okay? Kesibukan kita masih lagi terpandu untuk akhirat. Kenapa sibuk sangat ni Ustazah? Macam tu kan. Kenapa orang tanya, ada orang tanya, kenapa sibuk sangat? Oh kerja. Kerja apa? Mengajar. Alhamdulillah. Ia bukan semata-mata tentang dunia kita, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu tempat untuk kita mengumpul saham akhirat. Kita tengok suami kita, dia sibuk sangat bekerja kan. Kenapa abang sibuk kerja tak ingat kita ke? Bukan begitu. Bukan sebab tak ingat anak isteri. Kadang-kadang ada perkara yang perlu didahulukan. Ada perkara yang perlu didahulukan. Yang mana mungkin dia adalah seorang saja yang bekerja dan hanya memerlukan kepada tulang 4 kerat dia saja untuk menampung perbelanjaan keluarga. Tapi asalkan dalam keadaan dia sibuk itu tadi, dia masih lagi berada dalam keadaan yang ingat Allah, ingat keluarga, ingat untuk membantu orang di sekitarnya. Itu sudah insya-Allah tabarakallah. Okey, yang penting kita ni berusaha di dunia ini bukan hanya tujuan dunia kita semata-mata. Baru tepat maksud zuhud. Sebagaimana yang dibentangkan oleh Abu Sulaiman rahimahullah di dalam kitab yang kita bincangkan ini. Baik muslimah. Seterusnya di bawah tu kan, kita ada apa? Sikap zuhud termasuk di antara sebab meraih kecintaan Allah Azza wa Jal. Sikap zuhud kita adalah termasuk di antara sebab untuk kita meraih kecintaan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang tadi baru kita ulang semula. Kenapa tadi saya ulang semula? Sebab saya tak nak kita lupa tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sedang kita bincangkan ini. Iaitu apa kata Nabi kepada seorang lelaki yang mana dia datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi berkenaan dengan amalan yang boleh menyebabkan dia mendapat kecintaan Allah. Nabi kata apa kepada dia? Izhad fid dunya. Kan? Izhad fid dunya. Yuhibbakan nas. Yuhibbakallah. Tersilap. Yuhibbakallah. Di bawah itu pun ada ya, dalam kitab kita ini, betul tak? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Maka Allah akan mencintaimu. Di sini, kalau kita baca ya, penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Beliau jelaskan kepada kita begini muslimah.
Apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, ia menunjukkan bahawasanya orang yang zuhud, okay, perbuatan zuhudnya itu tadi, yang mana dia lakukan adalah penyebab untuk dia mendapat ataupun untuk dia meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk dia meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dia kata begini, menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Allah cinta. Kenapa kita nak ada sifat ataupun sikap zuhud ini dalam diri kita? Kerana kita nak cinta Allah. Tetapi sebagaimana yang dah kita jelaskan, ia perlu dilaksanakan dengan betul. Okay, perlu dilaksanakan dengan betul. Iaitu bukan kita meninggalkan dunia itu kesemuanya. Bukan begitu. Tetapi menjadikan dunia sebagai tempat yang kita berpenat lelah di dalamnya untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun untuk kita meraih kehidupan yang lebih abadi, iaitu akhirat. Di sini ada pendapat daripada Amr bin al-As radhiyallahu an, yang mana beliau katakan begini tentang kita ni tentang kita sebagai manusia yang sentiasa inginkan kehidupan dunia tanpa henti. Jadi Amr bin al-As, di perenggan kita yang terakhir sekali muslimah, apa dia kata? Amr bin al-As radhiyallahu an berkata, alangkah jauhnya petunjuk kalian dari petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sedangkan kalian adalah orang yang paling menginginkan dunia. Kita muslimah, kebiasaannya, kita inginkan dunia. Kita amat inginkan dunia. Tapi zuhud terhadap dunia itu susah ataupun jarang. Bukan saja kata tak ada. Ada. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sukar. Ada orang yang sukar untuk tinggalkan untuk zuhud terhadap dunia ni secara yang sebagaimana kita bincangkan tadi. Ataupun ada orang yang susah untuk ingin mengambil sekadarnya apa yang ada pada dunia ini. Susah bagi diri dia. Okay. Cuma satu saja yang perlu kita ingat. Cinta kepada dunia ini adalah penyakit hati. Cinta terhadap dunia adalah penyakit hati. Kenapa boleh jadi sedemikian? Masih ingat lagi perbincangan saya pada minggu lepas. Bila kita cinta kepada dunia, dia boleh buat kita dengki, bukan? Bila kita tak dapat apa yang kita inginkan, kita sanggup buat perkara-perkara yang tidak baik terhadap orang lain. Itu adalah penyakit hati muslimah. Sebab itu Nabi SAW ada katakan kepada para sahabat bahawasanya ada pada satu masa nanti kalian ini ramai. Saya ambil mafhum daripada hadis itu ya. Kita ni umat Nabi SAW ramai. Tetapi keberadaan kita di dunia ini, ia hanya umpama buih-buih di tepi lautan. Banyak. Tetapi macam tak ada. Macam tak ada apa-apa. Kemudian pada masa itu Nabi kata apa? Dalam hati kita ni akan penuh dengan ketakutan. Ketakutan terhadap musuh kita. Dan juga dalam hati kita ini ada satu penyakit yang namanya al-wahnu. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa mal wahnu? Mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-wahn? Apa kata Nabi muslimah? Nabi kata begini kepada para sahabat. Al-wahnu adalah hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bila kalian cinta terhadap dunia dan kalian takut dengan kematian.
Kenapa kita takut dengan kematian? Sebab kita takut untuk meninggalkan apa yang kita sayang yang ada di atas muka bumi ini. Yang mana ia berpunca daripada apa? Hubbud dunia kita. Kecintaan kita terhadap dunia yang dah kita usahakan 24 jam setiap hari tanpa henti dengan penat lelah kerana tujuan untuk kita mencapai apa yang kita inginkan terhadap dunia. Dan ia adalah penyakit untuk diri kita. Sebab apa? Bila kita dah 24 jam bekerja keras, kemudian akhirnya hasilnya tidak sebagaimana yang kita inginkan. Ataupun mungkin orang lain yang mendapat hasil yang lebih daripada kita. Kita yang cintakan dunia ini, muslimah, hati kita tidak tenang. Jiwa kita tidak tenteram. Itu yang menyebabkan kita sakit hati. Itu yang menyebabkan kita dengki. Itu yang menyebabkan kita rasa tak puas hati. Tak puas hati dengan manusia. Tidak puas hati dengan takdir Allah. Kita akan jadi orang yang sedemikian. Sebab itu zuhud terhadap dunia ini, dia menjadi penyebab kepada kita meraih cinta Allah. Kerana apa? Bila kita mengambil apa yang ada di dunia ini dengan sekadarnya mengikut kepada keperluan kita. Kan? Mengikut keperluan kita di samping kita sentiasa bekerja keras itu tadi untuk penghidupan kita di sini. Dan seterusnya menjadikan ia sebagai satu ruang dan peluang meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Kita perlu perhatikan bagaimana kecintaan kita terhadap dunia. Adakah usaha kita itu tadi yang seharusnya untuk akhirat, untuk satu kehidupan yang lebih abadi, ia sudah bertukar kepada cinta dunia? Kalau ia bertukar kepada cinta dunia, sukar untuk kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi Amr bin al-As radhiyallahu anhu kata apa? Tak sama. Sesuatu yang menjadi petunjuk ataupun sesuatu yang kalian pegang dalam kehidupan ini jika nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Nabi SAW baginda zuhud terhadap dunia. Tetapi kita lebih cinta terhadap dunia. Kita inginkan sangat dunia itu. Sehingga ia menyebabkan kita menjadi orang yang sanggup bermati-matian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga kita meninggalkan hak Allah, sehingga kita meninggalkan hak orang yang ada di sekitar kita kerana kepentingan kita yang terlampau sangat terhadap dunia itu tadi. Yang akhirnya apa tadi Nabi kata apa? Kita menjadi seorang yang takut kepada kematian. Kerana terlampau sayang, terlampau cinta terhadap apa yang kita usahakan di atas muka bumi ini. Dan kalau kita lihat ya muslimah kepada muka surat kita yang berikutnya. Okay, kepada muka surat kita yang berikutnya. Iaitu pada muka surat 294. Di atasnya sekali di situ. Okay. Ada pendapat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkenaan dengan zuhud penyebab meraih cinta Allah ini. Apa kata dia? Dia pernah berkata kepada para pelajarnya. Mungkin dalam sebuah kuliah ke wallahu a'lam lah. Di mana kan cuma tidak disebutkan di situ di mana. Yang penting ialah dia pernah berkata kepada murid-muridnya. Okey. Apa yang dikatakan kepada murid-muridnya? Dia kata gini. Kalian lebih banyak berpuasa, solat dan jihad daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajarnya ini, iaitu para pelajar kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu an di situ, dia kata, kalian ni adalah orang yang banyak berpuasa. Lebih banyak, dia kata, lebih banyak berpuasa, lebih banyak melaksanakan solat. Maknanya mungkin daripada sudut solat tahajudnya, solat sunat dan sebagainya. Okay? Di samping solat 5 waktu. Dan jihad. Banyak juga jihad yang kalian lakukan. Bahkan itu lebih daripada para sahabat Nabi SAW. Tetapi ada perkara yang lack. Maknanya ada perkara yang kurang terhadap diri kalian. Yang mana membuatkan mereka, siapa mereka? Iaitu para sahabat Nabi SAW lebih baik daripada kalian. Walaupun kalian adalah orang yang banyak berpuasa.
orang yang banyak melaksanakan solat, orang yang banyak berjihad, bahkan lebih banyak daripada para sahabat. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum lebih baik daripada kalian. Ini kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Jadi mereka bertanya kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Bagaimana boleh begitu? Macam mana pula boleh begitu? Kita banyak puasa, kita banyak solat, kita banyak jihad. Tapi asal pula dia lebih baik daripada kita? Kenapa mereka lebih baik daripada kita? Jadi, apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an? Dia kata begini, Muslimah. Kerana mereka lebih zuhud. Ya, kerana mereka lebih zuhud terhadap dunia daripada kalian. Dan lebih menginginkan akhirat daripada kalian. Para sahabat Nabi radhiyallahu an, mereka adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Sekali lagi ya, saya nak tekankan di sini, zuhud terhadap dunia bukan orang yang meninggalkan dunia. Okey. Kalau masih lagi belum faham, saya minta sangat supaya dapat ulang kembali pengajian kita yang lepas, lihat bagaimana perbincangan berkenaan dengan definisi zuhud dan juga pembahagian-pembahagian yang telah kita jelaskan pada sesi-sesi yang lepas. Jadi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang zuhud terhadap dunia, bukan tinggalkan dunia. Namun, para pelajar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walaupun mereka adalah orang yang lebih banyak melaksanakan solat, lebih banyak berpuasa, lebih banyak berjihad, tetapi mereka adalah orang yang amat menginginkan dunia. Amat menginginkan dunia. Kurang keinginannya terhadap akhirat. Kenapa Ibn Mas'ud beritahu kepada mereka tentang hal ini? Supaya mereka dapat mengkoreksi, dapat sekali lagi muhasabah diri mereka dalam keadaan kita beramal ibadah ini, Muslimah, bagaimana kita dengan dunia kita? Adakah cinta dunia itu dah masuk dalam hati kita? Yang menyebabkan kita takut sangat nak tinggalkan dunia ini. Yang akhirnya kita pun takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu takut mati, takut tinggalkan apa yang kita ada, takut tinggalkan anak-anak ni. Kita dah bincangkan anak itu adalah perhiasan dunia. Kan? Harta benda adalah perhiasan dunia. Dia akan jadi sedemikian. Tetapi kalau kita melihat dunia ini dengan perspektif yang lebih betul ataupun perspektif yang lebih baik, yang lebih benar sebagaimana yang telah kita bincangkan, kita akan tenang, Muslimah. Kita akan tenang terhadap apa yang kita ada. Kalaupun ditakdirkan kita mati, kita rasa Alhamdulillah. Kita takutnya mati macam mana ya? Oh yalah, kita takut mati sebab amal belum cukup. Itulah kan. Tak ada Ustazah. Kita takut mati ni sebab amal kita belum cukup lagi. Bukan sebab kita cinta dunia Ustazah ni pun. Tak agak-agak Ustazah. Yelah betul. Kita takut mati sebab kita ni tak cukup amal ibadah kita. Tapi ada orang juga takut mati kerana dia takut nak tinggalkan apa yang dia ada. So kita yang mana satu sebenarnya? Kita yang mana satu sebenarnya? Takut mati sebab cinta kepada dunia atau dua-dua? Dua-dua lah Ustazah. Tak boleh. Tak boleh dua-dua tu. Tak kena caranya. Kalau dah dua-dua kan, suara Ustazah dah hilang. Tak kena kalau kita ni dua-dua tu kan. Jadi maknanya di sini Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia cuba betulkan perspektif seseorang ataupun perspektif kita terhadap kecintaan dunia yang kita inginkan sangat itu tadi. Jika nak dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka, bukan kita kata mereka tu tak banyak solat, kan bukan gitu. Tetapi apa yang diusahakan oleh para pelajar kepada Ibn Mas'ud itu, bagi Ibn Mas'ud, dia lebih daripada para sahabat. Kita pun tak tahu kita bagaimana kan usaha kita dalam solat kita, puasa kita, jihad kita. Wallahu a'lam. Jihad ni tak semestinya pergi berperang ya Muslimah. Jangan lupa itu. Jihad ni adalah sesuatu yang mana kita lawan hawa nafsu kita, itu juga dipanggil sebagai jihad. Jadi bagaimana diri kita? Mungkin kita bersungguh-sungguh terhadap semua itu, namun dalam hati kita masih lagi kita cinta terhadap dunia-dunia
terhadap dunia yang kita duduki ini. Tapi adakah salah kita cinta terhadap dunia tu? Tak salah juga. Tetapi bagaimana kita mengawal? Okay, bagaimana kita mengawal kecintaan kita terhadap dunia? Sebab kalau tak cinta dunia pun susah juga. Kan? Tak cinta dunia ni pun susah juga. Habis lagi kita ni hidup. Saling membenci, saling apa. Tak, aku tak cinta dunia. Aku tak cinta dunia. Lantaklah anak-anak aku makan ke tak makan. Susah juga. Susah juga kalau kita begitu. Tak, saya tak cinta dunia. Tak apalah anak saya makan ke tak makan ke. So, buat apa perlu saya kerja? Sebab ini semua dunia. Buang dunia ni. Yang penting akhirat, ibadah. Masalah juga kita nanti. Cuma, bagaimana kita mengawal rasa kecintaan kita agar ia tidak masuk dalam hati ini, dia menjadi penyakit Wuhan tu tadi. Sehingga kita takut untuk mati kerana meninggalkan apa yang kita ada di atas muka bumi ini. Okey Muslimah, seterusnya kita lihat. Kita pindah kepada wasiat Nabi SAW yang kedua kepada lelaki itu tadi. So kita dah habis ya bincangkan berkenaan dengan zuhud terhadap dunia. Tadi saya dah tutup dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, iaitu kita ini jangan terlampau cintakan dunia. Dan kalau boleh kita nak ambil daripada pendapat daripada Abu Sulaiman rahimahullah itu tadi ialah dia kata apa? Dunia itu ialah zuhud terhadap dunia bila kita mengambil bila kita tidak mencampakkan keinginan-keinginan dunia tetapi kita berpenat lelah di dunia ini untuk tujuan akhirat kita. Itu seperti kita bersedekah, kan bekerja, kemudian dari hasil kerja bersedekah, bantu orang lain. Bermakna itu kita berpenat lelah di atas muka bumi ini. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua yang Nabi sebutkan kepada lelaki itu tadi. Apa poinnya yang kedua Muslimah? Nabi kata apa kepada dia? Sebab tadi soalannya ada dua juga kan? Dia tanya kepada Nabi. Bagaimana ataupun apakah amalan yang mana kalau saya lakukan, saya dapat cinta Allah. Jadi Nabi dah jawab yang pertama. Nak dapatkan cinta Allah, kau zuhud terhadap dunia engkau. Dan dia tanya kepada Nabi, bagaimana pula amalan yang boleh menyebabkan manusia cinta kepada saya atau manusia sayang kepada saya? Apa kata Nabi? Wazhad fi ma fi aidin nas. Okay, kita nak masuk di bahagian ini. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan mendapat kecintaan manusia. Itu adalah wasiat yang kedua yang Nabi SAW berikan kepada lelaki itu. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia? Kan kita pun pelik. Nak zuhud apa yang ada dekat tangan manusia tu macam mana? Terfikir juga kan kita kan? Betul tak? Baik. Di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau menjelaskan kepada kita berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan. Bila Nabi SAW kata kepada kita, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan sayang kepada kamu. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat pada muka surat 294 ya Muslimah. Di bawah itu, dijelaskan kepada kita bahawa terdapat banyak hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk menjaga diri agar tidak meminta-minta kepada manusia dan bersikap tidak memerlukan mereka. Boleh kita katakan begini, maksud kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia ialah bila kita tidak meminta-minta terhadap apa yang ada pada mereka. Jelas ya, kita tak minta-minta terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu dinamakan sebagai zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Jadi di sini, apa katanya lagi? Maka siapa yang meminta-minta kepada orang apa-apa yang mereka miliki, mereka pasti tidak akan suka kepadanya dan membencinya. Okay, kalau kita ada sikap yang suka meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain, pasti orang di sekitar kita tidak berkenan dengan kita. Betul kan? Kalau kita suka minta-minta kepada orang lain, apa yang dia ada,
orang tu pasti macam tak best lah kawan dengan dia ni. Apa yang kita ada semua dia minta. Kita mesti rasa sedemikian. Sebab apa? Selalunya yang kita suka ni ataupun apa yang kita ada ni, kita akan sayang. Tapi datang pula kawan kita ni, dia minta. Contohnya duit. Sayang duit ke tidak saya tanya? Mestilah sayang. So gila tak sayang duit. Gila tak sayang duit. Ya Allah Akbar. Mesti kita sayang duit kita kan? Ada orang tiba-tiba datang. Mungkin kawan kita yang A ni kan, dia suka datang kepada kita, pantang nampak kita ada duit lebih sikit. Pantang dia tahu, oh hari ni gaji dia dah masuk apa kan. Dia mesti datang jumpa kita. Hari ni duit kau masuk gaji. Kau belanja aku lah. Minta kan, kau belanja aku lah. Minta itu, minta ni. Apa salahnya? Dapat pahala juga apa belanja aku. Tapi itu maknanya kita meminta. Dan tak semua orang boleh beri apa yang kita minta. Betul tak? Sifat ataupun sikap yang begini, minta apa yang ada ataupun apa yang disayangi oleh orang lain, dia menimbulkan ketidaksenangan dalam hati dia terhadap kita. Jadi sebab itu Nabi pesan kepada kita di sini, zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepada engkau. Tapi kalau dia sendiri yang nak belanja kita, dia sendiri yang nak beri kepada kita, alhamdulillah, itu memang tak ada masalah. Itu memang tak ada masalah. Tapi kalau kita minta sana minta sini, itu problem dia. Okay? Sebab itu tadi kan dia kata apa? Nabi memerintahkan kepada kita agar kita jaga diri kita. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Kemudian dijelaskan kepada kita begini, hal itu kerana harta benda memang dicintai oleh hati manusia. Dan sebagaimana yang saya jelaskan tadi bukan, manusia memang suka terhadap harta benda. Dalam hati kita ada benda yang kita sayang, ada benda yang kita suka. Yang menyebabkan bila ada orang tiba-tiba datang minta, kita rasa tak malunya minta. Macam tak malunya minta kita. Sadin je tu Sadin je kan dia tu datang di rumah kita minta. Datang rumah kita ni mesti kadang mungkinlah ada orang kan, kawan kita ke apa, datang rumah kita, cantik pasu kau bagi aku lah. Amboi sedapnya. Minta pasu kita. Dah lah pasu tu kita beli kat Paris. Macam tu kan. Pasu beli kat Paris, datang rumah orang minta pula pasu kita. Cantik muka dia. Kita mesti tak suka. Menyampah kan orang macam tu. Sikit-sikit datang. Dia bukan minta sekali dua tau muslimah. Memang itu perangai dia. So kita suka ke orang sedemikian? Tak. Kalau saya tak suka. Ada orang datang rumah kita kan tiba-tiba minta itu, minta ini. Sedapnya lah. Sebab apa? Kita beli barang itu dengan wang ringgit kita. Yang usaha kita kerja kan. Mungkin kita kumpul duit sebagainya, kita beli. Tiba-tiba orang datang minta. Sedap dia tu. Sebab itu dia akan menimbulkan ketidaksenangan dalam hati kita. Bila minta sesuatu yang kita sayang. Okay? Minta apa tu? Minta sayang. Okay, seterusnya. Kita lihat itu. Maka sesiapa yang meminta apa yang mereka cintai itu, pasti mereka tidak akan menyukai kerana hal itu. Tak suka orang datang rumah minta sana minta sini kan. Minta pinggan kita yang mahal ke apa kan. Kita pun dalam hati geram aja dengan orang ni kan. Kadang-kadang ada orang dia memang tak nak bagi. Tapi kadang dia macam tak sampai hati. Tak apalah aku bagi je lah. Saya juga ada kes macam tu. Tak apalah, kesian pula tengok dia. Bagi je lah walaupun aku sayang benda tu. Macam kadang terpaksa berikan. So di sini kita jangan buat orang terpaksa memberikan apa yang dia sayang. Kalau boleh, kalau dia nak beri tu biar dia ikhlas lah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kan? Ni bukan sebab kita ngoyok tu bahasa. Mungkin kita ngoyok, kita nak sangat, boleh lah kau bagilah aku macam tu kan. Aku suka lah gini, kita pun ambil lah, tak apalah, kesian dekat dia. So ini adalah perkara yang menimbulkan ketidaksenangan dalam persaudaraan kita, dalam persahabatan kita dan sebagainya. Okay, so kita lihat di situ. Dan siapa yang bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia dan menjaga diri mereka, maka mereka pasti mencintai dan memuliakannya kerana itu. Dan dengan itu dia boleh menjadi pemimpin mereka. So kalau kita ini tak jadi orang yang meminta-minta, insya-Allah orang yang di sekitar kita akan memuliakan kita. Memuliakan kita maknanya menghormati kita, sayang kita, kan, respect lah orang itu.
Dia tidak menjadikan sesuatu yang menyebabkan kita nak jauh daripada diri dia. Okey? Dan kita kena ingat, dalam urusan ataupun dalam perkara meminta-minta ini ada banyak hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk melakukan perkara yang sedemikian. Antaranya yang ingin saya jelaskan kepada kita semua. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata begini, ya muslimah. Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw yastakthir. Siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyakkan kekayaannya, sesungguhnya dia telah meminta bara api. Ini kita panggil sebagai apa? Balasan ataupun azab. Azab orang yang meminta-minta. Kita, bila kita minta, asyik minta-minta ni, Nabi kata apa? Seolah-olah kita minta bara api untuk kita letakkan di tangan kita. Seolah-olah sedemikian. Dan Nabi kata apa? Sesungguhnya dia telah meminta bara api. Maka terserah kepadanya apakah dia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyakkannya. So sekarang ini Nabi kata kepada kita, sekarang dah tahu. Meminta-minta ini adalah perbuatan seolah-olah kalian mengumpul bara api. Kita ni nak kumpul letak bara api menyala-nyala tu kat tangan kita ke? Nak ke? Of course saya kata tak. Kan sakit benda tu. Tapi Nabi kata, orang yang meminta-minta demi tujuan untuk dia mengumpulkan harta dia. Kan? Untuk dia memperbanyakkan harta dia. Dia seolah-olah memperbanyakkan bara api di atas tangannya. Maka terpulang. Terserah kepada dia. Dia nak memperbanyakkan lagi ataupun dia nak sikitkan benda itu. Tapi kita mesti pilih apa? Tak nak langsung. Itu adalah yang terbaik. Okey, itu adalah yang terbaik. Sebab ini adalah peringatan keras sebenarnya daripada Nabi SAW. Agar kita tidak jadi umat Nabi SAW yang meminta-minta. Tapi perlu berusaha dalam kehidupan ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berusaha itu penting. Ikhtiar. Okey, ikhtiar. Baik, seterusnya ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW sebutkan kepada kita. Ini satu lagi ya, kita panggil sebagai balasan untuk orang yang suka meminta-minta. Nabi kata apa muslimah dalam hadis ini? Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa ayyas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri. Maknanya dia tak malu. Okay, maknanya tak malu. Kemudian dia minta-minta. Kecuali jika dia meminta-minta pada penguasa, maknanya itu memang hak dia. Kan? Memang hak dia. Atau pada perkara yang benar-benar dia perlukan. Maknanya ada pengecualian di situ. Memang dia perlukan perkara tersebut. Maka dia minta. Jadi hal itu tidak menjadi masalah. Hal itu tidak menjadi masalah. Dan dia perlukan perkara tersebut, dia boleh minta. Dan minta pada penguasa ni, minta kepada orang yang betul lah. Okay, minta kepada tempat yang betul, orang yang betul kan. So di situ dibenarkan. Okay, dalam hal ini dibenarkan. Tapi kalau kita tidak ada keperluan, bahkan bila kita ni adalah orang yang tak berusaha, minta sana, minta sini, boleh bekerja dan sebagainya, tapi tidak berusaha, contohnya lah kan, asyik kerjanya meminta. Duduk dekat rumah, tengok TV, bil tak boleh bayar, lepas tu minta orang bayarkan dan sebagainya. Hal ini bukan ajaran agama kita. Kena ingat ya tu muslimah, hal ini bukan ajaran agama kita. Jadi Nabi kata apa tadi? Orang yang sedemikian, dia seperti orang yang mencakar wajahnya sendiri. Mencakar wajahnya sendiri. Ini pun kita panggil sebagai amaran daripada Nabi SAW. Okey, amaran yang Nabi berikan kepada orang yang suka meminta-minta. Kerana apa begini muslimah? Agama kita ini, ia mengajarkan sesuatu perkara yang lebih mulia daripada meminta-minta. Apa dia? Begini, Nabi kata berkenaan dengan harta. Okey, Nabi kata berkenaan dengan harta.
Harta ini dia adalah sesuatu yang diumpamakan buah yang segar lagi manis. Inna hazal mal khadiratun hulwa. Faman akhazahu bitibin nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta yang segar lagi manis ini dengan cara yang baik, iaitu dia ambil kan apa yang dia dapat, alhamdulillah, tak tamak, kemudian tanpa kerelaan pemiliknya. Macam tadilah saya katakan, minta itu minta ini, pemiliknya tak rela, tapi dia nak juga pemiliknya beri, ataupun dia rampas, ataupun dia curi. Okay, ini semua boleh masuk dalam sini. Yang dia ambil tu tadi kan. So di sini ialah kita kena ambil harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan cara yang baik. Maka harta yang kita ambil dengan cara yang baik itu tadi, Nabi kata apa? Burika lahu fi. Maka akan diberkati untuknya harta tersebut. Jadi kita nak rezeki kita diberkati ni muslimah. Apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dasar itu, usaha untuk dapatkan dengan cara yang baik. Okey? Dan sesiapa yang mengambilnya dengan penuh tamak, harta tersebut tidak akan diberkati untuknya. Dan dia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Kita kalau tamak dengan harta ataupun tamak dengan apa yang ada pada milik orang lain, maka di sini Nabi kata apa? Kita umpama orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Dah ada, minta lagi. Dah ada, hendak lagi. Tapi tak nak usaha. Ia adalah perkara yang salah. Kemudian Nabi pesan kepada kita, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, tangan yang di atas, makna orang yang memberi, dia lebih baik daripada orang yang menerima. Maka di sini kita perlu usahakan agar kita menjadi orang yang berada di atas yang mana tangannya memberi. Bukan orang yang hanya menadah tangan menerima apa yang orang beri kepada kita. Okey, kalau kita adalah orang yang berada di bawah itu tadi, kita perlu usaha mengeluarkan diri kita agar kita pada satu masanya menjadi orang yang memberi pula. Bukan hanya berpada dan hanya menanti supaya orang memberi kepada kita dan kita hanya menadah tangan. Bukan begitu. Walaupun kita kata kita ada keadaan-keadaan yang mana kita perlu untuk meminta, tetapi bukan hanya berada dalam keadaan itu kita rasa kita jadikan ia sebagai comfort zone kita untuk asyik menerima sahaja tanpa kita usaha agar kita juga dapat memberi. Kerana kena ingat, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Ini pesanan Nabi SAW agar kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita begini muslimah. Dalam hidup kita ini, ia memerlukan kepada usaha, kerja, ikhtiar, keluar, cari rezeki. Jangan hanya berpada duduk di rumah menanti rezeki datang bergolek kepada kita. Nabi kata apa? La ayyaghdua ahadukum fayahtiba. Okey? La ayyaghdua ahadukum. La ayyaghdua ahadukum fayahtiba ala zahrihi fayatasaddaqa bihi wa yastaghna bihi minan nas khairun lahu min ayyas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dhalik. Jika salah seorang di kalangan kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipikul di belakangnya lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan dia rasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka berikan kepada dia ataupun tidak. Ya, Nabi kata apa? Itu lebih baik. Kita keluar bekerja, contoh dari Nabi berikan, pagi-pagi hari keluar, dalam keadaan pagi hari itu kita keluar, kita kumpul kayu. Kemudian kita pikul dekat belakang kita ini, bawa pergi ke pasar lalu kita jual kepada orang ramai. Kita dapat hasilnya. Daripada hasil itu apa kita buat muslimah? Kita bersedekah kepada orang lain. Itu lebih baik Nabi kata. Daripada kita minta-minta kepada orang sama ada orang beri kepada kita ataupun tidak.
Maknanya di sini, agama kita mengajarkan kepada kita agar jadi orang yang berusaha keras. Sebab itu kita tak kata, bila kita zuhud terhadap dunia ini, kita tinggalkan dunia. Bukan begitu. Tetapi zuhud terhadap dunia, kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita berpenatlah untuk tujuan akhirat. Dan akhirat kita yang nak kita capai itu, ataupun agama kita ini mengajarkan kita apa? Agar berusaha. Berusaha untuk bersedekah tadi kan? Yang mana, bagaimana kita bersedekah? Kita gunakan duit yang kita usahakan tadi di pagi hari. Yang kita dapat hasilnya untuk kita bersedekah. Lalu Nabi SAW kata apa di akhir hadis ini? Sekali lagi, Nabi tekankan kepada kita bahawasanya al-yadul ulya afdal minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah kita memberi, kita menjadi orang yang berada yang tangan di atas itu dengan menafkahi orang yang kita tanggung. Bagaimana kita nak mulakan ia? Supaya kita menjadi orang yang berada tangan yang supaya kita menjadi orang yang memiliki tangan yang berada di atas itu tadi dengan memberi apa yang kita ada. Mula dengan ahli keluarga kita yang kita tanggung. Jika kita muslimah, mungkin kita baking ke apa kan? Kita bake apa-apa kemudian kita jual. Kalau ada mungkin muslimah kita buat ribbon ke apa-apa kan? Yang ikuti kuliah kita buat ribbon, buat brooch ke apa, kita jual. Itu usaha muslimah. Lalu duit itu tadi yang kita dapat, apa kita buat? Kita nafkah, kita berikan kepada anak kita. Maka itu baik. Bila kita berikan kepada anak kita ataupun kita bantu sikit-sikit lah duit dapur dan sebagainya, bermakna kita menjadi orang yang tangannya di atas. Yang berusaha untuk bantu ahli keluarga kita. Itu baik. Nabi kata itu baik. Daripada kita meminta-minta apa yang bukan milik kita. Dan itu menjadi sifat serta sikap kita. Namun di sini ada juga pengecualian yang Nabi SAW berikan kepada kita. Ada pengecualian. Yang mana ya di sini, di hadis kita yang terakhir berkenaan dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia yang ingin saya jelaskan di sini. Nabi SAW ada pada satu ketika Nabi pesan kepada seorang sahabat bernama Qabisah. Okey, Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat bernama Qabisah ini. Nabi kata apa kepada dia? Innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalatha. Meminta-minta ini ataupun sesungguhnya sifat ataupun sikap suka minta-minta ini adalah perkara yang tidak halal. Okey, perkara yang tak halal. Maknanya dalam agama kita tidak menggalakkan perkara tersebut untuk kita minta-minta. Tetapi Nabi kata kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Siapa orangnya? Pertama, Nabi kata begitu. Nabi kata apa tadi? Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta sehingga melunaskannya, kemudian dia berhenti. Okay, ada waktunya yang boleh kita minta. Contoh pertama yang Nabi berikan, ada orang dia menanggung hutang orang lain. Bagi saya ini adalah keadaan yang kalau ikut kepada konteks kita ialah mungkin kita guarantor kepada seseorang tapi kemudian dia tak bayar ke apa-apa kan, akhirnya kita yang perlu bayar. Dan pada masa itu pula kita susah muslimah. Dan kita perlukan bantuan orang lain untuk bantu kita melunaskan hutang tersebut. Dalam hal ini kita perlu meminta sebab kita sendiri tak mampu untuk bayar. So dalam hal ini dibenarkan untuk kita meminta orang lain supaya bantu kita. Dan di situ Nabi kata apa? Sehingga dia melunaskannya. Kemudian dia berhenti. Tapi bila kita dah berjaya melunaskan hutang itu tadi, kena berhenti. Tak boleh terus-terus meminta, terus-terusan meminta menggunakan alasan, oh hari tu aku jadi garantor kat dia, lepas tu dia tak bayar, lepas tu aku kena bayar pula kan. Dah aku kena bayar, habis sekarang aku tak ada duit nak bayar. Tak cukup duit aku. So kita kena minta.
Di situ tak ada masalah. Cuma adakah kita perlu menggunakan alasan itu tadi selama-lamanya dalam hidup kita meminta-minta? Tidak. Dah settle masalah kita, stop. Nabi kata apa? Berhenti. Lepas itu, kalau dia jadi orang yang meminta-minta, tidak halal bagi diri dia. Okey, faham ya untuk yang pertama. Baik, yang kedua, Nabi kata begini. Kedua, seseorang yang ditimpa musibah, kan, yang menghabiskan hartanya, dia boleh meminta-minta sehingga dia mendapatkan sandaran hidup. Contoh, saya kata, na'udzubillah min zalik, rumah kita terbakar. Habis, ni musibah kan? Musibah berlaku dalam hidup kita. Rumah kita terbakar ataupun aksiden dan sebagainya yang menyebabkan kita menggunakan duit kita yang kita ada dalam bank account kita keseluruhannya untuk kita membayar perubatan kita kan, hospital dan sebagainya, ataupun rumah kita terbakar, hangus semuanya. Kita walaupun kita dah gunakan duit kita yang kita miliki tu kan, yang kita kerja siang dan malam, masih lagi tidak mencukupi. Ya, masih lagi tidak mencukupi untuk menampung apa yang dah kita hilang daripada musibah yang kita dapat. Maka di sini dibolehkan, Nabi kata. Dibolehkan untuk kita meminta bantuan tadi. Kita minta bantuan orang ramai, katakan siapa yang boleh bantu saya dan sebagainya. Kerana apa, ada musibah yang berlaku dalam hidup kita, kita minta bantuan. So itu tak ada masalah, boleh saja. Tapi Nabi tetap memberikan sampai bila tempoh masanya. Sampai kita dah ada satu kehidupan yang stable. Yang mana situ maknanya di samping kita meminta, masih lagi perlu kita usaha untuk ada satu kehidupan yang baik. Dan bila kita dah ada satu kehidupan yang baik, bolehkah kita meminta-minta lagi? Tidak dibenarkan. Sebab itu tadi Nabi kata apa? Sehingga dia ada mendapatkan satu sandaran hidup yang kuat. Dah stable kembali kehidupan dia. Kemudian kita ada orang yang ketiga di sini. Apa kata Nabi untuk orang yang ketiga ini yang dibolehkan untuk dia meminta-minta? Iaitu seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Maknanya dia susah sangat dalam hidup dia. Sehingga ada 3 orang yang berakal, maknanya orang yang betul-betul kan dari kaumnya, di kalangan kita ni, mungkin di kalangan keluarganya, di kalangan sahabatnya, kemudian datang. Mereka kata, mereka adalah saksi. Yang mana mereka kata apa Muslimah? Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Maknanya orang ini hidup dia susah. Jomlah kita bantu dia. So dalam hal ini boleh. Kita tak naklah, malulah orang minta orang bantu kita. Bukan gitu. Sekarang ni kita memerlukan. So bila kita memerlukan, kemudian ramai orang melihat kita. 3 orang contohnya, 3 orang lihat kita susah. So mereka ini mungkin mereka bantu kita, mereka beritahu kepada orang lain dan sebagainya kan, dia ni susah, dia perlukan bantuan kita. Jadi mereka kumpulkan orang lain, mungkin 3, 4, 5 sampai 10 yang akhirnya datang membantu kita. Hal itu boleh, dia boleh meminta-minta, namun masih lagi Nabi kata bagaimana? Sampailah dia ada satu kehidupan yang stable. Maknanya begini Muslimah, dalam agama kita mengajarkan kepada kita tak boleh jadikan meminta-minta itu sebagai satu cara untuk kita mendapatkan rezeki. Faham ya? Sebagai satu cara untuk kita mendapat rezeki, untuk kita menampung kehidupan kita. Bukan begitu. Walaupun tadi kita faham, ada keadaan-keadaan yang membolehkan kita untuk meminta. Keadaan yang pertama, yang mana orang yang dia terpaksa tanggung hutang orang lain, tapi adakah Nabi berikan itu sebagai satu ruang kepada dia untuk terusan meminta sampai akhir hayat dia? Tidak. Sama juga dengan orang yang berada pada keadaan yang kedua dan ketiga. Nabi kata apa? Untuk orang yang ditimpa dengan musibah, kan yang mana dia perlukan duit, kemudian dia ditimpa dengan kesengsaraan, mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya, yang menyebabkan dia perlu tampil ke hadapan meminta bantuan. Itu dibenarkan untuk diri dia. Namun, agama kita mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh berpada dengan keadaan tersebut. Kita perlu usaha mengeluarkan diri kita daripada situasi itu sehingga kita dalam keadaan yang baik. Sehingga kita perlu stop daripada meminta-minta. Ini yang diajarkan oleh agama. Jadi kena jelas.
Maka di sini ya Muslimah, Ustazah nak simpulkan perbincangan kita berkenaan dengan zuhud terhadap dunia dan juga zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Apa kaitannya zuhud terhadap dunia dengan zuhud yang terhadap apa yang ada di tangan manusia? Yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada lelaki yang bertanya kepada Nabi itu tadi. Dalam hadis kita yang bernombor 31 ini. Kita, bila kita zuhud terhadap dunia, dengan satu kefahaman yang dah kita bincangkan, iaitu kita tidak meninggalkan dunia. Di situ mengajarkan kepada kita, walaupun kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita, tetapi kita tetap berusaha bekerja keras untuk kehidupan kita. Yang mana ia menjadikan usaha kita bekerja keras kan untuk kehidupan kita, kemudian kita menjadi orang yang tidak melalaikan hal-hal akhirat kita, yang menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan kita, yang mana kita tahu kita ada satu kehidupan yang lebih abadi, iaitu akhirat yang perlu kita kejarkan, tapi kita jadikan dunia sebagai tempat tujuan untuk kita berpenat lelah itu tadi. Kita bekerja, dapatkan duit, kan? Ada kehidupan-kehidupan yang kita nikmati di atas muka bumi ini, tapi untuk tujuan akhirat. Bila kita faham yang pertama itu tadi, kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kita akan jadi orang yang tidak meminta-minta. Akhirnya kita akan jadi orang yang berada tangannya di atas, yang memberikan kepada orang lain. Itu yang menyebabkan orang di sekitar kita cinta kepada kita, sayang kepada kita. Kerana apa? Kita adalah orang yang berusaha ke arah yang lebih baik untuk kehidupan kita. Yang akhirnya kita mampu untuk membantu orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Muslimah, bila kita kadang-kadang Allah uji dalam hidup kita, kita susah. Kan? Allah uji dalam hidup kita, kita perlu meminta. Adakah kita jadikan ujian itu sepanjang hayat kita yang menyebabkan kita tak nak berusaha? Bukan begitu. Kita perlu berusaha mengeluarkan diri kita daripada kesusahan itu tadi. Yang akhirnya pada asalnya kita perlu untuk meminta-minta, namun kemudiannya kita keluar daripada masalah tersebut. Kerana apa kita tahu? Nabi pesan kepada kita, kalau kita nak dapatkan kecintaan manusia, kita mesti zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka. Iaitu jangan jadi orang yang meminta-minta. Dan bagaimana? Dengan bekerja keras, dengan berusaha di atas dunia ini. Tanpa kita mengabaikan hak Allah, tanpa kita mengabaikan hak orang di sekitar kita, tanpa kita menjadikan dunia ini semata-mata tujuan utama kita di atas muka bumi ini, sehingga kita menjadi orang yang terkena penyakit al-wahan itu tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga kecintaan kita terhadap dunia itu menjadikan kita orang yang takut dengan kematian. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja Muslimah perbincangan kita pada hari ini. Okey, maknanya saya dah rumuskan semuanya tentang hadis kita yang ke-31. Mudah-mudahannya ia memberikan kefahaman dan mudah-mudahan ia memberikan kita semangat untuk terus-terusan menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Okey, jika sekiranya ada soalan di situ, mungkin boleh diajukan. Dipersilakannya. Okey, di sini kita ada soalan tu Shina, bagaimana pula kalau meminta bantuan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi? Ya, Shina, tadi kan ada beberapa keadaan yang boleh, yang Nabi SAW kata boleh. Boleh kita minta bantuan, tetapi bukan kita jadikan ia sebagai satu benda yang selesa dalam kehidupan kita. So, kalau kita perlu minta bantuan, boleh sahaja. Tidak menjadi masalah. Sebagaimana keadaan-keadaan yang telah Ustazah jelaskan tadi. Mungkin boleh kita ulang kembali ya. Iaitu di sini, apa keadaannya? Iaitu pertama, kalau kita
terpaksa menanggung hutang orang lain. Kedua, bila kita ditimpa dengan musibah, okey, yang menyebabkan kita perlu meminta bantuan. Seterusnya yang ketiga, bila kita memang hidupnya susah, kan pada masa itu kita ditimpa dengan kesengsaraan, kesusahan yang memerlukan kita untuk meminta bantuan, boleh sahaja. Boleh sahaja. Tetapi ada dia punya expiry date dia. Okey, ada masa, ada tempoh dia. Iaitu tempohnya bila? Sampai kita usaha, sampai kita keluar daripada permasalahan itu. Saya harap jelas ya. Okey, jelas. Baik, ada soalan yang lain mungkin di sana? Saya kira soalannya hanya satu sahaja ya daripada Shina tu tadi. Tiba-tiba pula. Assalamualaikum. Pula kita dah cakap dia tak ada, tiba-tiba pula dia masuk pula. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Dr. Sakinah Sabtu kerana berikan pencerahan kaitan tentang zuhud. Dan ini adalah perbincangan kita yang terakhir berkaitan tentang keutamaan zuhud. Sebentar ya. Suara Ustaz berdengar Ustaz. Okey, boleh dengar? Okey. So alhamdulillah, sidang penonton ada masa lagi untuk kita sesi soal jawab, tapi saya ambil sekitar 10 minit sebab saya ambil kata orang tu ruang rehat ini untuk saya bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah untuk kita mengakhirkan topik kita berkaitan tentang keutamaan zuhud. Mungkin jadi Ustaz tidak dah simpulkan pun, so saya tak perlu nak ulangkan sekali lagi sebab anda boleh ulang balik episod ini. Sebab saya lihat Ustazah ada kata orang tu inisiatif untuk mengadakan catitan di papar skrin. Masya Allah. Itu pun satu perkara yang memudahkan sidang penonton untuk berulang kaji. Alhamdulillah. Baik, sampai tak ada soalan lah bila letak dekat papan tu ya. Kenapa? Tak dengar? Sampai tak ada soalan, sampai dah tak ada soalan dah bila letakkan. Kenapa saya tak dengar? Oh ya, Ustaz tak dengar. Oh patutlah berbual seorang tadi. Ustaz dengar? Ya, Ustazah boleh dengar? Saya dengar Ustaz. Okey. Apa tadi Tadi dah lupa. Sekejap, saya suara tak dengar. Sekejap. Ustaz dengar suara? Kat yang backstage ni tak dengar. Saya kena tunggu FB punya suara. Oh. Mungkin terlewat. Kenapa Ustaz? Okey, apa tadi? Okey, so jadi berkaitan tentang keutamaan zuhud tadi kita dah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustazah. Dan saya rasa mungkin Ustazah boleh berikan sedikit hints pada minggu akan datang, bukan maksudnya minggu depan, minggu yang kelima, tidak. Minggu yang kedua, apakah topik yang kita akan bincangkan supaya mereka boleh buat homework sikit? Oh, macam tu ya. Okey, pada bulan depan kita akan bincangkan berkenaan tentang tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas dengan memudaratkan. La darar wa la dirar, hadis kita. Ya. Jadi minggu yang kelima, tidak. Minggu yang kedua, apakah topik yang kita akan bincangkan supaya mereka bentar ya, kita ni macam ada masalah audio di sini. Oh, macam tu ya. Okey, pada bulan Okey, boleh dengar? Okey. Masalah sikit lah ni. Semalam pun gitu dengan Ustaz Azmi Abdul Samad. Pun dia punya suara dia tak dengar. Maybe ada setting yang Ustaz tertekan ke apa-apa. Itulah tak pastilah. Tapi tak mengapa. Jadi berkaitan tentang zuhud tadi, saya boleh ambil sedikit lah, yang mana kalau kita minta bantuan dalam atas dasar sebab-sebab tertentu, gambar saya mungkin gelap. Betul.
Terang. Okey, so bagi mereka yang ingin meminta bantuan atas dasar beberapa sebab-sebab tertentu yang mana Rasulullah SAW pun dah hadkan, maknanya kita tak boleh dalam situasi comfort zone. Ini terutamanya saya nasihatkan kepada diri saya dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, dan begitu juga dengan mereka yang menerima zakat. Ini satu pesanan yang sangat-sangat penting kerana alhamdulillah masjid-masjid menyediakan beberapa kursus-kursus empowerment, maknanya memperkuasakan mereka untuk ada skill untuk bekerja. So maknanya perkara-perkara macam ini kita ambil peluang supaya kita tidak menjadi penerima zakat ini sepanjang hayat. Sebab Betul. kita kalau boleh, kita kena pegang kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya Ustazah, khair min al-yadul sufla. Maknanya tangan di atas tu lebih baik daripada orang yang minta-minta. So maknanya di sini Rasulullah SAW yakin bahawa umat Nabi Muhammad SAW mampu untuk berusaha. Walau sekrat mana pun. Yang mana tadi hadis mengatakan pasal apa Ustazah? Yang potong kayu ke apa? Bakar? Oh, dia berusaha di pagi hari. Walaupun yalah, dia punya pekerjaan tu nampak macam kecil. Betul. Kan? Kalau kita kata istilah hari ini macam kita sapu sampah dan sebagainya, kerja-kerja yang seperti sedemikian pun dikirakan kita sudah berusaha. So maknanya Rasulullah SAW amat-amat galakkan untuk kita terus hidup di muka bumi Allah SWT ni untuk menjadi hamba Allah SWT yang berusaha gigih dan istiqamah dan sebagainya. Okey, saya rasa saya pula yang banyak cakap. Okay. Ustaz dengar suara saya tak? Dah boleh dengar? Sebab saya direct dengan gunakan phone. Tadi bagai laptop tak dengar. Oh, siapa pula ya? Itulah. Saya dah nak cakap banyak, Ustaz tak dengar pula. Tu yang saya iakan je. Okey. Baiklah Ustazah, saya rasa dah jom. Jadi hadis yang ke-32 akan datang. Yes, insya-Allah hadis yang ke-32. Topiknya apa Ustazah? Kalau la darar wala dirar. La darar wala dirar. Okey, baik. Ni apa ni? Seseorang yang suka berhutang bila ditanya, bila dia nak berhenti meminta hutang, dia jawab sampai mati. Tak boleh lah macam tu. Cuba pesan sikit tu. Apa dia? Beri sedikit tips atau pesanan. Tapi ni perangai orang macam ini susah sebenarnya kita nak cakap tu. Sebab dah perangai dia kan dah macam jadi habit ataupun dia punya attitude lah kita panggil macam ni. So kita istighfar lah kalau orang macam ni kan. Kita memang susah lah. Mungkin kita nak beri nasihat kepada dia jangan selalu jadi orang yang minta hutang dan sebagainya kan. Sebab kalau bayar tak apa tau Ustaz, kadang-kadang orang tak bayar. Itu masalahnya. So bila tak bayar ni dia akan jadi problem. Benda-benda hutang ni dia menyebabkan kita tak tenang dunia dan akhirat. Tak tenang dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang jawab begini, so dia tak seharusnya lah berikan jawapan yang sedemikian dan kena banyak istighfar kepada Allah dan muhasabah diri. Sebab kita ni tak nak jadi orang yang menyusahkan orang di sekitar kita. Sebab begini, kita kalau banyak hutang, bila kita mati, dia tak habis macam tu saja. Ahli keluarga pula nanti yang perlu bayarkan untuk kita dan sebagainya. Kita jangan tak apalah nanti aku mati, anak aku boleh bayar. Jangan fikir macam itu. Sebab dia menyusahkan. Kita tak nak jadi orang yang menyusahkan orang lain. Sampailah kalau boleh begitu, sampailah kita masuk ke liang lahat. Jadi orang yang menyenangkan. Sebab tu bila kita nak dapatkan kecintaan manusia tadi kan, ataupun kasih sayang manusia, dia kena zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Iaitu tidak meminta-minta. Sebab perbuatan meminta-minta itu dia akan menimbulkan banyak masalah pada orang di sekitar dia, pada ahli keluarga kan, sampailah dia meninggal dunia. So kita ni kalau boleh lah, kalau kita ada perangai yang begini, tinggalkan ia. Banyak muhasabah dan berusaha ke arah yang lebih baik.
Bukan tadi kita kata tak boleh langsung ya, boleh tu boleh. Kalau contoh orang yang perlu berhutang, memang boleh, dalam agama kita ada hukum hakam berkenaan dengan hutang dan sebagainya. Tetapi dia masih ada guidelines yang perlu kita ikuti. Yang tak boleh jadikan ia sebagai satu yang comfort lah, keselesaan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. That's the word comfort zone. Okay. Ustazah ni actually dia side track sikit. Tapi ni daripada jemaah juga ada punya soalan. Cuma saya post balik daripada Masjid Syakirin. Okay, nampak panjang ni. Sorry. Apa ni, tutup muka kita, tak suka ke? Okay. Pakcik saya menimbulkan isu hutang bernilai dalam lingkungan 10,000 yang telah beliau halalkan kepada ibu bapa lebih kurang 14 tahun yang lalu. Beliau tuntut apabila ibu bapa saya telah berjaya mengumpulkan wang dan ingin menunaikan umrah. Adakah wajar ibu bapa saya membayar kembali hutang yang telah dihalalkan atau tidak perlu dan utamakan pergi umrah? Ustazah punya ni input. Kalau dia dah halalkan, maknanya benda tu dah dihalalkan. Mungkin di situ dia kalau ada saksi lebih baik sebenarnya dalam hal ni. Ada saksi yang menyaksikan kan, sebab tu pasal hutang-hutang ni dia perlu bertulis, betul tak Ustaz? Dia perlu bertulis kan dalam Al-Quran kan, perintahkan kepada kita tulis bila hutang ni. Jadi ada saksi. Di sini sekarang ni kalau ada saksi bagus, maknanya saksi tu kata bukan ke hari tu kata halal. Maknanya semua orang tahu perkara itu telah dihalalkan. Jadi kalau ia telah dihalalkan, bagi saya ia tak perlu untuk diutamakan. Kerana diri sendiri sudah menghalalkan perkara itu. So kita tak ada tanggungjawab lagi untuk kita bayar balik. Sebab begini, kalau dia belum kata dia dah halalkan tadi kan, kita akan usaha untuk bayar. Betul tak? So sekarang bila awak kata awak dah halalkan, maka saya tidak ada usaha ke arah untuk membayar itu. So saya usaha ke arah benda yang lain. Jadi sekarang bila dah nampak ada benda lain, kenapa pula tiba-tiba kata nak minta balik? Unless kalau dia senyap kan, dia senyap tiba-tiba dia tak ada cakap apa-apa pun. Dia tak ada kata, ataupun dia kata tak apalah, bila-bila nanti kau bayarlah bila kau ada rezeki. Itu memang. So bila kita tiba-tiba nak pergi umrah, lalu orang ni kata, hutang aku tak bayar lagi. Kita ada kewajipan untuk bayar. Sebab apa? Dia tak ada cakap apa-apa berkenaan dengan halal ataupun tak halal tu tadi. So di sini ialah bagi saya dia penting ada saksi. Kalau ada saksi yang boleh diketengahkan untuk kata awak hari tu dah kata awak halalkan. Jadi saya tak ada keutamaan untuk bayar. Cuma masalahnya sekarang mungkin kita tidak ada saksi yang menyebabkan boleh bantu kita untuk settlekan isu ini. Tapi tadi mak ayah ibu apa ya? Pakcik dia, ni mak ayah dia lah. Mungkin dua orang kuat juga tu kalau ada dua orang. Kan? 2 orang tu kuat tu, maknanya berdasarkan saksi bukan satu sahaja. Cuma kalau dalam hal ni nak utamakan yang mana lah. Kalau bagi saya bila orang tu dah cakap dengan kita, dia dah halalkan, kita utamakan yang benda yang dah kita kumpulkan tadi lah tentang umrah tu. Sebab dia dah halalkan. So apa-apa berlaku mungkin antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah sahaja yang boleh sebagai saksi ataupun yang boleh memberikan ataupun judge lah benda tu. Siapa dosa dan sebagainya. Sebab kalau dah halalkan, bagi saya dia benda yang dah tak ada apa-apa perkiraan lagi. Yang tak ada kewajipan bagi si penghutang untuk bayar kembali kepada dia. Kerana orang yang memberi hutang sudah memberikan satu confirmation yang dia tak nak duit tu daripada kita. So kita tak ada keutamaan lah untuk ni. Susah juga orang perangai macam ni. Itulah Ustazah. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan mereka, insyaAllah. Dan tutup ni ada lagi soalan daripada Siti Sophia. Okay. Zuhud berusaha gigih bagi tujuan tidak meminta-minta. Bagaimana bagi peminta bantuan daripada badan-badan tertentu bagi tujuan dapatkan bantuan? Oh, ni dari sudut organisasi. Kirakan dia nak membantu yang lain pula, tapi dia pula yang minta bantuan daripada masyarakat. Itu boleh sahaja sebab ada keperluannya di sana. Adakah dia berterusan minta kan? Tidak. Dia mesti ada had dia kan. Okey, bila dah habis, bila mungkin kita ada kempen dan sebagainya. Okey, so kempen ni sampai bila? Macam tu kan? Kita tak jadikan itu sebagai bentuk yang badan itu tidak menjadikan usaha tadi sebagai perkara yang berterusan. Kalaupun mungkin ada kempen yang lain, itu adalah untuk kategori yang berbeza. So kita kena jelas tentang hal tersebut.
Tapi yang masalahnya kalaulah dia jadikan hal itu sebagai satunya tujuan badan dia, kita kena minta bantuan orang itu saja tanpa ada satu keperluan. Ini tak boleh. That's why bila ada badan yang memerlukan bantuan, dia mesti ada jelas objektif, motif dan sebagainya. Yang mana mesti ada masuk juga, bagi saya mesti ada lesen kan, nak minta-minta ni kan. Betul. Tak boleh sembarangan. So kalau agama kita sendiri sudah mengajarkan hal sedemikian dan dari sudut keduniaan itu sendiri yang menuntut perlu ada lesen, perlu ada kebenaran daripada pihak berkuasa, meminta dan sebagainya. Kerana apa? Di belakangnya sudah diperiksa terlebih dahulu. Tujuannya apa, untuk apa dan duit itu akan disalurkan ke mana. Maka dalam hal ini dia tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kita sekarang ini bila kita jadikan meminta-minta adalah benda yang tadi apa saya sebut? Comfort. Selesa. Kita jadikan ia satu habit kita, perangai kita. Yang kita tak nak usaha. Yang kita ada bunyi soalan macam ada orang bertanya belakang-belakang tu kan. Yang kita tak nak usaha lebih tapi kita hanya menadah tangan tunggu orang datang bantu kita. Itu yang tidak dibenarkan. Okey, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas ya. Alhamdulillah sangat jelas Ustazah. Kita pun lihat pihak MUIS pun mengadakan kempen Our Mosque SG kan, yang due COVID-19 kan, untuk kita mengumpulkan dana untuk menyalurkan kepada pihak masjid-masjid di Singapura disebabkan circuit breaker due COVID-19, untuk kita pastikan kegiatan dakwah di masjid ini berterusan, operasinya berterusan dan sebagainya. So di situ ada matlamat. Matlamat dan keperluannya. Okey, baik. Alhamdulillah Ustazah, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ala kulli hal, terima kasih kepada Ustazah dan juga sidang penonton kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu sekali lagi pada bulan akan datang, minggu yang kedua. InsyaAllah. Sekian saja kita akhiri dengan tasbih kafar serta surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustazah, terima kasih sedang penonton. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.